Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Pertama kali saya ucapkan yang berbahagia Tuan Romaino bin Rabu, pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, yang dihormati Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, pada semua rakan-rakan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, rakan-rakan pensyarah dan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dihormati sekalian. Bertemu kembali dalam siri Deep Talk kali yang ke-10 pada tahun ini, dan pada sesi ini saya akan membawakan satu topik yang berkaitan dengan big data ataupun dalam terma bahasa yang dipanggil data raya. Dan pembincangan yang akan saya bawa pada hari ini ialah berkaitan dengan analisis data raya dalam bidang pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi skop perbincangan yang akan saya sentuhkan pada hari ini ialah berkaitan dengan data raya dan juga berkaitannya dengan revolusi perindustrian 4.0 bagi Malaysia. Dan saya akan sentuh juga berkaitan senario data raya dalam kehidupan seharian dan sejarah data raya itu sendiri, dan berkaitan dengan dimensi data raya dan seterusnya data raya dalam pendidikan. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh berkaitan dengan data raya ini, kita akan mengimbas secara ringkas berkaitan dengan revolusi perindustrian 4.0, iaitu revolusi yang telah mencetuskan konsep data raya ini pada hari ini. Sebenarnya kita maklum tuan-tuan bahawa dalam revolusi perindustrian ini telah tercetus pada awalnya pada tahun 1700. Pada masa itu dikatakan dalam era ini sektor pembuatan ditunjangi dengan kaedah penggunaan manual ataupun apa yang kita katakan penggunaan tangan, dan juga mesin-mesin buat berkuasa tinggi. Dan perubahan berlaku pada 1800. Dikatakan pada masa itu telah terhasilnya atau terciptanya inovasi mesin-mesin yang telah dijana dengan kuasa bekalan elektrik, dan peralihan berlaku di perusahaan-perusahaan kebanyakan telah menggunakan sumber-sumber tenaga elektrik. Dan pada penghujung 1900, sebagaimana kita maklum, hasil daripada ledakan teknologi pengkomputeran itu sendiri atau teknologi maklumat, maka penggunaan chip-chip komputer dan chip-chip mikrokomputer ini yang menghasilkan komputer makro, dan daripada komputer mikro inilah yang telah digunakan untuk menjana kebanyakan mesin-mesin dalam perusahaan dan mengautomasikan pengeluaran pada awal atau penghujung 1990-an. Dan di antara pengenalan iaitu teknologi yang lebih dikatakan lebih terkini, iaitu dikatakan pada abad ke-21, maka penggunaan secara besar-besaran yang dikatakan penggunaan sistem fizikal seperti robotik autonomous atau robotik kawalan automatik, dan juga akan munculnya ledakan penggunaan IoT iaitu internet benda, dan juga
penggunaan cloud platform, dan daripada cloud platform ini hanya akan dimasukkan integrasi AI ataupun artificial intelligence, dan daripada sinilah terlahirnya apa yang dikatakan data raya. Baik, jadi inilah adalah 4 kategori perindustrian yang telah dikatakan telah lahir daripada zaman awal sehinggalah terkini, dan data raya ini sebenarnya berada pada revolusi perindustrian yang keempat. Sebagai kita maklum bahawa revolusi perindustrian keempat ini sebenarnya ditunjangi dengan 9 tunjang utama. Seperti mana kita maklum bahawa dia mempunyai 9 tunjang utama. Yang pertama berkaitan dengan simulation. Yang kedua, sistem integrasi. Yang ketiga berkaitan dengan IoT. Yang keempat berkaitan dengan cyber security. Yang kelima berkaitan dengan cloud computing. Yang keenam berkaitan dengan manufacturing. Ketujuh berkaitan dengan AI ataupun augmented, dan juga yang ke-8 berkaitan dengan big data, dan ke-9 ianya adalah berkaitan dengan autonomous robot atau robot automatic. Jadi di sinilah yang apa yang kita akan perincikan, ianya adalah salah satu tunjang di dalam revolusi perindustrian 4.0, dan big data ini juga adalah elemen utama dalam 9 tunjang revolusi perindustrian ini. Dan sebagaimana kita maklum, revolusi perindustrian 4.0 sebenarnya telah dicetuskan oleh Klaus Schwab, iaitu salah seorang daripada pengurus Eksekutif Forum Ekonomi Dunia. Dan daripada perbincangan inilah sebenarnya telah diutarakan oleh pengurusi Forum Ekonomi Dunia ini bahawa pada abad 21 ini akan munculnya teknologi baru yang akan mencetuskan perubahan dalaman dalam struktur ekonomi dan juga sosial di seluruh dunia. Dan inilah adalah blueprint utama yang telah menjadi pedoman kepada setiap negara di seluruh dunia untuk menyatakan dasar-dasar berkaitan dengan revolusi perindustrian 4.0. Sebagai untuk maklumat tuan-tuan bahawa sebenarnya di Malaysia sebenarnya di bawah MOSTI kita telah menyatakan dasar revolusi perindustrian ini pada 1 Julai 2021 yang lepas, dan daripada inilah dasar yang dikeluarkan oleh MOSTI ini sebenarnya adalah bertujuan bagi kita mengadaptasikan revolusi perindustrian 4.0 ini di Malaysia, dan seterusnya dengan tujuan bagi memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan dan berdaya saing di Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat info ini di Jabatan Penerangan, dan siar raya berkaitan dengan dasar revolusi perindustrian 4.0 ini telah diwar-warkan di setiap bahagian dan juga sektor kerajaan dan juga swasta. Dan sedikit berkaitan dengan aspirasi dasar industri 4.0 di Malaysia, iaitu sebenarnya kita menggariskan secara ringkas. Yang pertama berkaitan dengan aspirasi ini, tujuan objektifnya ialah bagi merebut peluang pertumbuhan ekonomi yang timbul daripada IR 4.0. Yang kedua, objektif kedua bagi mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi menghadapi 4.0, dan juga seterusnya bagi membina masyarakat digital yang berpercayaan dan inklusif. Dan daripada dasar ini telah digariskan beberapa 4 respon polisi, 16 strategi dan juga 32 inisiatif nasional. Dan apa yang penting di sini ingin saya jelaskan bahawa berkaitan, iaitu untuk kita mencapai aspirasi dasar industri 4.0 ini, antara teras utama teknologi yang akan digunakan iaitu yang pertama artificial intelligence atau kepintaran buatan,
Yang kedua, Internet of Things. Ketiga, blockchain. Yang keempat, cloud computing dan big data analysis ataupun data raya analysis. Dan yang terakhir berkaitan dengan advanced material dan teknologi. Baik, bagaimana sebenarnya data raya ini berkaitan dengan inisiatif Industri 4.0 negara? Sebagaimana kita maklum bahawa salah satu tunjang yang akan kita bincang ini adalah berkaitan dengan big data itu sendiri. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh berkaitan dengan data raya ini, dan salah satu daripada komponen utama dalam revolusi 4.0, kita akan lihat apakah dasar perindustrian negara melalui elemen data raya itu sendiri, iaitu di antara penyataan yang telah dikeluarkan dalam dasar tersebut, iaitu yang berkaitan dengan data raya, iaitu meningkatkan produktiviti anggaran sebanyak 30%. Ini adalah salah satu KPI yang telah digariskan, penyataan data raya digariskan dalam dasar perindustrian negara sehingga tahun 2030, iaitu meningkatkan produktiviti anggaran sebanyak 30% merentas semua sektor menjelang 2030. Yang kedua, penyataan data raya yang dinyatakan dalam dasarnya itu meningkatkan kebarangkalian hidup daripada penyakit kronik daripada 82.8% pada 2019 kepada 90% menjelang 2030. Ini adalah penyataan dalam data raya yang dinyatakan dalam dasar perindustrian negara. Yang ketiga, berkaitan dengan median kecemasan, masa respon polis dalam masa 8 minit. Ini adalah KPI berkaitan dengan keselamatan. Dan kurang 30% masa perjalanan semasa tempoh kesesakan. Ini juga antara salah satu daripada KPI yang akan cuba dicapai bagi berdasarkan dasar perindustrian negara 4.0. Jadi persoalan di sini, bagaimanakah KPI ini dapat tercapai? Dan seperti mana kita maklum, ianya adalah berkaitan dengan data raya, maka penyelesaian yang akan digunakan dalam mencapai KPI ini tentunya dia akan menjalinkan di antaranya ialah elemen data raya itu sendiri dan bagaimana data raya itu dapat digunakan sepenuhnya bagi mencapai KPI yang telah digariskan. Jadi untuk kita lebih memahami berkaitan dengan data raya ini, kita akan cuba lihat secara ringkas apa yang dikatakan dengan data raya itu sendiri. Sebagaimana kita maklum, mungkin dari segi pemahaman kita bahawa bila kita menyentuh tentang data raya, tentunya di antara perkara yang kita akan terfikir bahawa tentunya dia adalah salah satunya ialah berkaitan dengan visualisasi ataupun petunjuk secara visual. Dan dalam komponen ataupun elemen data raya ini tentunya juga ianya melibatkan berkaitan dengan cloud technology. Kerana cloud technology inilah menjadikan salah satu platform utama untuk kita mengumpulkan data-data daripada peranti-peranti utama untuk kita memuat setiap storan-storan data yang terkumpul tersebut. Dan tentunya diintegrasikan ianya dengan sokongan infrastruktur utama melalui rangkaian. Ya. Dan dari sinilah setiap daripada yang pertama infrastruktur yang sedia ada dengan platform cloud computing, maka kita akan dapat mengumpulkan berkaitan dengan data-data tersebut dan seterusnya dimasukkan ke dalam storan utama. Dan daripada di sinilah sebenarnya penyelidikan dapat dilaksanakan dan akhirnya analisis
Dan volume ini sebenarnya adalah berkaitan dengan pemuatan data yang besar, dan ini adalah berkaitan unsur-unsur inilah yang dikatakan memberikan kaitan tentang apa yang dikatakan big data itu sendiri ataupun data raya itu sendiri. Baik, secara umumnya data raya adalah berkaitan dengan kepintaran buatan. Kepintaran buatan ini sebenarnya dalam elemen, salah satu elemen kita kata ayat 4.0 itu dikatakan AI, Artificial Intelligence. Kerana data raya ini tidak mungkin dapat dijana melainkan dengan bantuan salah satu elemennya iaitu kepintaran buatan ataupun Artificial Intelligence. Dan pada Artificial Intelligence inilah pemprosesan data dilaksanakan dan bertujuannya bagi sokongan untuk menganalisis dan seterusnya bagi kita melihat petunjuk-petunjuk baru dalam kehidupan manusia. Di sinilah sebenarnya lahirnya beberapa pattern, ada kata corak-corak data, dan pada corak-corak data ni sebenarnya akan dianalisis oleh saintis-saintis data sains, dan daripada inilah kita akan dapat rumusan-rumusan yang terperinci dan sebenarnya dia memberikan petunjuk yang dekat kepada kehidupan manusia itu sendiri. Baik, untuk kita memahami apakah dikatakan tentang proses data raya itu. Sebenarnya proses data raya itu dalam kehidupan harian kita, tanpa kita sedar, sebenarnya kita telah menggunakan proses data raya itu. Jadi dalam proses data raya ini, contohnya yang kita selalu gunakan iaitu menggunakan telefon pintar. Dalam telefon pintar ini kita ada apa yang dipanggil face recognition. Face recognition ini daripada satu teknologi algoritma yang diletakkan pada kamera handphone pengguna, dan pada kamera handphone ini akan mengenal pasti siapakah pengguna sebenarnya atau pengguna bagi smartphone tersebut. Daripada ini data-data dikenal pasti daripada disintesiskan dalam satu penggalan data, dan di situ dia akan mengenal pasti siapakah sebenarnya kita katakan owner bagi satu-satu sistem ataupun peranti-peranti. Dan kawalan akses, ini selalu mungkin kita melihat bagaimana juga pengenalan tentang contohnya mungkin staff atau kebenaran untuk memasuki satu-satu agensi, maka melalui kawalan akses ini yang disepadukan dalam mesin-mesin ataupun sistem ini, maka kita akan dapat satu pengenalan, mengenal pasti setiap individu itu dengan lebih teliti dan lebih tepat menggunakan sistem kawalan akses ini. Dan juga berkaitan dengan kamera fokus, mata ini dipanggil setengah-setengah itu dipanggil iris recognition, iaitu fokus muka ataupun mata setengahnya. Daripada mata ini juga sebenarnya ada satu identiti. Identiti selain daripada kita punya thumbprint ataupun kita punya tapak jari kita, sebenarnya pada mata pun dikatakan ada unique identity untuk mengenal pasti siapakah sebenarnya individu tersebut. Dan seperti mana kita gunakan dalam Facebook, Facebook kita ada satu friend tagging, daripada friend tagging ni juga dia akan mengenal pasti siapakah sebenarnya rakan yang berdekatan, friend finder, dan di situ dia data-data ini akan disintesis dalam cloud platform, dan di situ dia akan mengenali sebenarnya siapakah rakan-rakan ataupun rakan-rakan sosial yang kita selalu berkomunikasi. Dan ini adalah sebenarnya apa yang dikatakan proses data raya dalam kehidupan seharian kita.
Begitu juga dalam beberapa pengenalan sistem-sistem utama seperti contohnya CCTV face recognition. Ini juga adalah salah satu proses data raya, pelaksanaan data raya. Itu data crime tracking ini, iaitu mungkin di pihak-pihak dibagi PBT ataupun agensi-agensi tertentu keselamatan sekarang akan cuba mengadaptasikan beberapa teknologi bagi memastikan keselamatan dan juga menepasti penjenayaan-penjenayaan dengan lebih cepat, iaitu daripada kamera CCTV yang diletakkan di lokasi-lokasi tertentu, maka ianya akan dapat menepasti penjenayaan-penjenayaan pada lokasi-lokasi berkaitan, dan di situ mereka akan meletakkan alert ataupun notis untuk pihak keselamatan menjejaki penjenayaan tersebut. Ini adalah salah satu proses dalam bidang penyiasatan jenayah yang menggunakan prinsip data raya. Dan yang paling selalu kita gunakan tentunya Waze, Waze ataupun Google Map. Google Map. Okey, jadi pada Google Map ini secara kita fahami bahawa dalam Waze atau Google Map ni akan mencadang route ataupun jalan yang singkat, atau dipanggil estimate time arrival, jangkaan ketibaan bagi pengguna, dan dia akan mencadangkan jalan-jalan yang kurang kesesakan untuk kita pergi ke destinasi yang kita kendaki. Jadi ini dalam Waze pada smartphone kita lah selalu kita gunakan. Dan juga maklumat pengesanan kelajuan kereta. Ini dipanggil speed trap lah, dan di sini juga dia akan mengenal pasti pengguna kereta yang telah melebihi had kelajuan, dan juga dapat mengenal pasti di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan kesesakan lalu lintas. Daripada sinilah sebenarnya sistem kesesakan lalu lintas ini akan lebih efisien, dan dia akan dapat memberikan bantuan kepada pihak lalu lintas untuk mengurangkan kesesakan menggunakan prinsip data raya ini. Dan tentunya dalam e-commerce, kita gunakan Shopee ataupun Lazada. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita sedari, penggunaan aplikasi platform-platform ini, e-commerce ini tentunya ianya menggunakan elemen data raya sepenuhnya. Yang apa yang dinyatakan di sini bahawa salah satu elemen yang digunakan data raya itu product recommendation. Kita maklum 35% daripada jualan Amazon dijana oleh product recommendation engine. 80% rancangan yang ditonton di Netflix juga menggunakan algoritma apa yang dikatakan recommendation engine pada platform tersebut. Ini adalah salah antara perkara yang dekat dengan kehidupan kita yang selalu kita gunakan. Dan di antaranya lagi iaitu voice assistance. Ini dipanggil voice recognition. Di antara salah satu teknologi juga mensintesis suara manusia yang dipanggil voice assistance, yang boleh mentafsir pertuturan manusia dan bertindak balas melalui sintesis suara yang dikenal pasti. Ini yang selalu kalau tuan-tuan selalu gunakan Cortana, kita boleh log in komputer kita secara automatik melalui sintesis suara. Dia akan ada algoritma yang dapat merakamkan suara kita dengan tepat dan dapat mengenali siapakah pengunyi atau owner komputer tersebut. Dengan kita menggunakan suara saja, sebenarnya kita boleh membuka komputer kita. Contohnya sila on, sila off. Jadi daripada aplikasi ini, voice assistant ini sebenarnya dapat mengotomatkan arahan daripada suara kita dengan lebih pantas. Ini telah diperkenalkan dalam siri produk Apple, Alexa Amazon, Cortana Microsoft dan Google Assistant
dan iaitu apa yang dikatakan POS Assistant yang mengintegrasikan proses data raya. Dan berkaitan konsep dan definisi data raya ini secara lebih terperinci, baik, kita kena melihat apakah berkaitan konsep dan definisi data raya ini lebih jelas. Konsep awal data raya ini sebenarnya telah dinyatakan oleh salah seorang daripada US scientist dalam bukunya Saving All the Bits pada 1990. Dia menyatakan bahawa adalah mungkin untuk membina mesin yang boleh mengecam dan meramal corak dalam data tanpa memahami maksud corak. Mesin sedemikian akhirnya mungkin cukup pantas untuk memproses aliran data yang besar dalam masa nyata ataupun real time. Ini pendapat daripada saintis ini sebenarnya telah mencetuskan bahawa proses data raya ini boleh dilaksanakan menggunakan kaedah-kaedah tertentu yang akhirnya pada hari ini kita telah dapat memanfaatkan konsep data raya ini dengan lebih cekap lagi. Dan berkaitan dengan timeline atau garis masa perkembangan data raya, sebenarnya pada awal 1960 dahulu sebenarnya terdapat konsep berkaitan dengan data ini tetapi pada 1960 masa itu kita hanya lebih dalam istilah-istilah yang lebih ringkas dipanggil statistik dan komputer saja. Kita katakan bahawa daripada data-data yang kita kumpulkan, kita akhirnya dapat membuat perancangan-perancangan tertentu berdasarkan petunjuk-petunjuk dan analisis tersebutlah, tetapi dalam data-data yang kita katakan data-data yang kecil sajalah. Pada 1960 lebih dinyatakan statistik dan komputer. Dan pada 1970 lahirnya beberapa aplikasi iaitu sistem-sistem tertentu yang mungkin ada sesiapa yang pernah belajar berkaitan dengan teknologi maklum sains komputer, mungkin pernah belajar berkaitan dengan relation database atau non-relation database, ni tentang konsep membina sistem perisian. Pada 1980 pula data daripada komputer ini telah dikatakan dirangkaikan melalui jaringan network, maka kita telah dapat bahawa data warehouse, istilah data warehouse telah timbul pada masa itu, dan istilah inilah yang telah digunakan disebabkan pada masa itu rangkaian-rangkaian komputer daripada mainframe utama telah terhasil, telah dicipta, dan data itu telah dikumpulkan pada mainframe atau rangkaian-rangkaian komputer. Dan seterusnya pada 1990, apa dikatakan daripada data-data yang dikumpul ini, sebenarnya mereka telah membuat petunjuk iaitu business intelligence, iaitu bagi melihat trade ataupun tingkah laku pengguna itu sendiri. Daripada data-data yang terkumpul ini, mereka dapat membuat apa dikatakan decision making, iaitu membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Dan 1995 maka lahirlah istilah yang dipanggil data mining. Data mining ni maknanya penggalian data ini, istilah ini timbul kerana pada masa itu data-data telah disimpan dalam beberapa storan-storan tertentu, dan di situ daripada data-data yang tersimpan kita dapat membina satu corak berkaitan dengan salah satunya melihat trend tertentu dalam tingkah laku manusia itu sendiri. Dan pada awal tahun 2000, cloud analytic iaitu platform cloud telah digunakan secara besar-besaran, dan konsep inilah data-data sebenarnya telah disimpan dalam jumlah yang sangat besar, dan cloud computing ini dapat juga mengendalikan data-data utama ini dengan lebih cekap, dan di sinilah penggunaan cloud ini nampaknya
keutamaan pada sehingga sekarang diutamakan dalam penghantaran data. Dan akhirnya big data pada 2005 telah terma ini telah dikeluarkan oleh data-data saintis dan dengan beberapa pengenalan platform-platform untuk menganalisis data-data ini. Baik, daripada data-data ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya visualisasi ataupun corak data itu sendiri telah dapat dikeluarkan dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang kita dalam bahasa yang paling ringkas sekali kita mungkin pernah dengar dashboard. Dashboard. Jadi dashboard itu kita nampak beberapa ringkasan analisa lah dalam bentuk corak tertentu lah. Dalam corak tu mungkin ada bentuk graf, graf, histogram ke dan sebagainya. Namun begitu dalam big data ni sebenarnya terlampau banyak pattern ataupun visual yang dapat dihasilkan hasil daripada kapasiti data yang disimpan dalam memori ataupun storan-storan sekunder. Maka kita lihat banyak corak-corak data dapat dihasilkan dan daripada corak ini dapat memberikan satu petunjuk yang bermakna kepada pembuat keputusan ataupun kepada perusahaan-perusahaan tertentu seperti bisnes yang dapat menggunakan data ini untuk menarik lebih banyak klien mereka sendiri. Baik, dari segi definisi data raya ini sedikit lebih kita kata formal. Data raya itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dia menggabungkan statistik dan juga sains komputer. Dan perlu menggunakan kepakaran domain bagi memproses data tersebut. Di data raya itu sebenarnya perlu dikendalikan oleh profesional. Kepakarannya dikendalikan oleh data saintis itu sendiri, yang mana bagaimana mereka mencernakan data dan membuat tafsiran dan analisis lah. Dan dari di sinilah kita lihat sebenarnya big data ini sebenarnya diletakkan di sini. Daripada sini kita tahu bahawa dalam kita memproses data raya ini perlulah kita menggunakan machine learning dan juga data science, prinsip data science. Tentunya kita menggunakan statistik, daripada elemen tersebut, sains komputer, artificial intelligence, dalam kepakaran memproses data, dalam analisis, domain expert dan akhirnya kita boleh membuat keputusan. Jadi big data ini memerlukan semua elemen ini bagi kita mengeluarkan analisis tertentu lah. Dan perkembangan teknik pemprosesan data sebenarnya telah berlaku awal lagi, terutamanya di Amerika kerana ledakan terma big data ini dicetuskan di Amerika ataupun US. Maka di antara kronologi yang telah digunakan iaitu pada tahun 1880 iaitu Jabatan Bancian telah mengambil masa 8 tahun untuk mengendalikan data banci di Amerika saja. Mereka menggunakan apa iaitu kad tebuk di sini, segala maklumat daripada penduduk telah diambil dan daripada itu mereka telah menggunakan kaedah dipanggil Hollerith tabulating machine yang membaca lubang-lubang ini yang ditebuk ini. Tuan-tuan mungkin boleh bayangkan macam kita dipanggil borang OMR lah, seperti mana peperiksaan. Daripada borang OMR ni kita boleh terus, contoh sajalah, kita boleh mengeluarkan data-data peperiksaan pelajar dengan lebih cepat, memproses menggunakan mesin-mesin tertentu dan kita dapat mengeluarkan maklumat-maklumat jawapan pelajar. Jadi
senario dia begitulah. Jadi daripada sinilah pengembangan teknik penulisan data ni telah ideanya telah tercetus bagaimana teknik penulisan data ini dapat dilaksanakan lebih cepat dan lebih cekap lagi. Dan 1965 kerajaan US memutuskan untuk membina pusat data. Okey, di sinilah mereka mengumpulkan pusat data dan menyimpan data-data hampir 740 juta penyata cukai dan juga beserta set cap jari. Jadi ini telah bermula pada 1965 lagi. Era penyimpanan data elektronik lah. Pada awalnya ini data manual secara manual dan telah didigitalkan pada 1965 lagi oleh Amerika. Namun projek itu digugat kerana kebimbangan Big Brother. Dekat Big Brother ni mungkin ada isu di antara Amerika dengan Russia lah sehingga sekarang. Dan antara di antara pengenalan teknologi yang telah menggunakan elemen data raya ini iaitu dalam permainan. Pada tahun 1997 IBM Deep Blue telah mencipta super komputer bagi mengalahkan iaitu juara catur dunia Garry Kasparov. Jadi komputer akhirnya menggunakan integrasi big data dan mereka telah dapat mengalahkan juara-juara dunia dalam khususnya dalam bidang catur. Dan pada 2016 juga AlphaGo satu permainan yang unik telah diprogramkan oleh Google DeepMind menggunakan kaedah big data dan dapat mengalahkan pemain terunggul di sedut dalam permainan AlphaGo ini. Jadi ini apa yang kita dapat lihat sebenarnya, beberapa pengenalan teknologi yang telah diperkenalkan oleh saintis-saintis data khususnya untuk mereka menggunakan prinsip data raya ini dalam semua bidang. Dan tentunya dalam kehidupan seharian kita inginkan antaranya ialah mesin itu sendiri dapat membantu atau menyokong supaya mereka dapat memudahkan kehidupan kita. Maka pengenalan robot vacuum pintar ini pada September 2002 ini telah dikenalkan di Jepun sebenarnya, dan di sini sebenarnya kebolehan robot ini ialah mengesan kehadiran halangan, bintik-bintik kotor di lantai, titisan-titisan curam dan yang dikeluarkan oleh intelligent vacuum cleaner ini adalah dipanggil iRobot yang dikatakan dapat digunakan dan iRobot jenis ini telah dinaik taraf dari masa ke semasa menggunakan prinsip big data dan cloud platform dan juga AI, artificial intelligence, kepintaran buatan, dan akhirnya kita dapat memanfaatkan dipanggil robot-robot autonomous ini dalam kehidupan seharian kita. Di antara perkara yang penting di sini yang ingin saya sentuh di sini ialah semua daripada penjanaan kepintaran ini itu dipanggil AI, artificial intelligence, semuanya adalah datangnya daripada big data ataupun data raya itu sendiri yang disimpan dalam platform cloud. Baik, itu berkaitan dengan secara akademik lah berkaitan apa yang dikatakan big data. Dan dari sinilah sebenarnya saya ingin share kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan aspirasi penggunaan semua elemen iaitu artificial kepintaran buatan, big data itu sendiri dan juga apa yang kita katakan robot autonomous dalam membantu kehidupan manusia pada masa akan datang. Dan ini dipanggil game changer in 21st century, dan kita saksikan video ini. Meet Ida. Ida's a part of your family. He's an intelligent, capable, and affordable. And
do just about anything. The help you always wanted. A handyman. A teacher. A friend. It's perfect in every way. He can be just about anyone. A carer. A homemaker. He's a personal butler who's trustworthy. He is whatever you want him to be. I started off as an idea to make cutting-edge robotics friendly and useful to the home while being affordable. I have been overwhelmed by all the love and recognition I have received so far. Now, I need your help and support to make me really great. Adopt me as your new companion at home. Ida from InGen Dynamics. Jadi itu tadi berkaitan dengan semuanya sebenarnya robot autonomous itu antara yang ingin saya berkongsi tadi sebenarnya dijana oleh data raya itu sendiri. Data-data berkaitan dengan assistant, voice recognition, face recognition, temperature control, semuanya dikawal oleh data raya itu sendiri. Dan berkaitan dengan saya perincikan berkaitan dengan data raya ini dari segi dimensi terkini data raya. Dimensi data raya itu sebenarnya data itu dianggap sebagai sumber yang sangat berharga pada masa sekarang. Jadi sehingga yang dikatakan dalam buku ini bahawa sesiapa saja yang dapat menguasai data pada masa kini sebenarnya mereka dapat menguasai sesuatu negara tersebut. Jadi di sini kita katakan era digital pada hari ini telah memberikan cabaran, antaranya ialah saiz data akan secara eksponen yang meningkat dan kelajuan daripada infrastruktur utama rangkaian pun akan menjadi data itu pengaliran lebih cepat. Dan bagaimana kita menguruskan data daripada prinsip tradisional seperti dahulu menggunakan Excel ataupun SQL kepada kaedah baru yang menggunakan kita katakan data science pada hari ini bagi kita memproses data raya pada hari ini.
Dan sedikit berkaitan dengan kita katakan komponen dalam big data ni, sebenarnya kita ada yang pertama sekali volume lah, iaitu data-data tu sebenarnya disimpan dalam hard disk, storannya, dan volume ni akan meningkat lah. Itu segi gambarannya. Daripada data inilah kita akan dapat buat analisis ya. Dan antara perkara lain dia kata yang bahawa dia variety ni, data-data ni kita dapat daripada pelbagai format. Contohnya daripada Facebook, media sosial, Twitter, daripada cloud platform seperti Google, dan sebagainya lah. Dan pelbagai platform yang lain Dan dia ada velocity high speed accumulation data ni sebenarnya bergantung pada fizikal. Contohnya kalau hari ini adanya pengenalan 5G jadi 5G ni dia lebih kurang 100 kali ganda daripada 4G. Jadi kecepatan data itu dinilai dari segi kemajuan sesuatu negara tersebut. Jadi 5G ni adalah satu petunjuk kelebihan bagi suatu negara dalam memproses data dengan lebih cepat. Dan veracity and consistency, dari segi kepercayaan data itu sendiri dan value data itu sendiri. Ini secara ringkas sajalah. Dan volume data, kita lihat berkaitan dengan volume data, iaitu antara perkara yang penting sekali. Seperti kita maklum, pada setiap hari kita menggunakan cloud platform ini, kita menggunakan seperti WhatsApp, kita menggunakan macam YouTube, Twitter dan sebagainya. Secara kita sedar tidak sedar sebenarnya antara cabaran utama oleh pengendali platform ini, mereka sebenarnya perlu menyediakan satu storan yang sangat besar. Bagaimana storan-storan disimpan? Contohnya bursa saham di New York saja menyimpan 1 terabyte data setiap hari. Satu amount yang sangat besar. Seperti juga data-data dikatakan pada 2015 saja trafik mudah alih bagi data ni, bagi simpanan global 3 exabyte sebulan. Dan juga pada 2021 jangkaan dia akan lebih meningkat lagi. Jadi kalau tak silap saya daripada giga kita pergi tera. Tera, tak saya daripada hektar ni baru pergi eksa. Jadi kita bayangkan berapa besarnya data-data ini dikumpulkan dalam storan-storan cloud platform ini. Itu berkaitan dengan volume data dalam data raya. Dan pacuan data, iaitu pacuan data kita maklum bahawa pada hari ini ada pengenalan alat-alat baru dipanggil sensor. Sensor ini daripada IoT ini sebenarnya data-data akan dipacu secara real time. Real time daripada sensor ini kita sebenarnya dapat mengalirkan data ini lebih cepat lagi dan lebih pantas. Dan juga pengenalan RFID, tag sensor, smart meter dan sebagainya sebenarnya akan dapat memberikan aliran data itu secara berterusan. Dan contohnya di bahagian bidang aviation lah, kita dapat daripada teknologi aviation itu sendiri, pada sebuah kapal terbang sendiri ada sensor-sensor, sensor navigation, sensor communication, sensor emergency locator, sensor transponder, distance measuring equipment, fuel quantity, sensor radio altimeter, dan ni lah maklumat yang kita dah dapat secara automatik melalui sistem pemantauan dalam bidang aviation itu sendirilah. Ini adalah salah satu daripada contoh bagaimana pacuan data atau velocity data ini kepada data raya itu sendiri. Dan tentunya kita lihat bahawa data sosial dalam pelbagai media, pelbagai sumber ini kita dapat perolehi maklumat-maklumat, data-data profil pengguna, data-data mesin yang kita gunakan dalam smart home contohnya, IoT, dan dengan pengenalan 5G ini akan lebih mempercepatkan lagi kepantasan data itu
diperolehi data-data transaksi dalam e-banking dan sebagainya, pembayaran banking, e-wallet dan sebagainya, semuanya mengandungi data-data. Dan tentunya maklumat-maklumat ini yang kita katakan berada pada pelbagai sumber sebenarnya memberikan satu petunjuk bahawa kepentingannya big data dalam kehidupan manusia pada hari ini. Dan begitu juga sebagaimana kita maklum bahawa di seluruh dunia pada hari ini dikatakan bahawa sebanyak 7.83 bilion lebih population di seluruh dunia, dan setiap penduduk ini memiliki hampir 5.2 bilion mobile phone dan sebagainya lah. Bayangkan hampir sama dengan banyaknya bilangan manusia. Dan pengguna internet seluruh dunia 4.6 bilion, dan pengguna aktif sosial media sosial dan sebagainya 4.20 bilion yang merangkumi 53% pada populasi manusia. Bayangkan inilah sebenarnya apa yang kita katakan sumber data yang memungkinkan penggunaan data raya ini kita katakan sangat dikagumi dengan kemajuan teknologi yang sedia ada, dan dari masa ke semasa sebenarnya ada pihak tertentu seperti data saintis yang menggunakan data-data raya ini bagi petunjuk aktiviti dan juga sebarang maklumat berkaitan dengan kehidupan manusia. Okey, jadi sumber-sumber big data tentunya daripada pengkalan data itu sendiri, okey, daripada dokumen-dokumen tradisional kita, media tertentu, cloud platform, pada web itu sendiri, Internet of Things, social network, okey, social influencer, activity generate data, apa saja berkaitan data warehouse, dan juga network stream monitoring teknologi itu sendiri juga dapat memberikan data-data maklumat pengguna. Okey, jadi ini semua kita katakan gabung jalin di antara sumber-sumber inilah yang memberikan sumber data raya ini. Dan antara perkara yang kita perlu sedar bahawa dan kita kena akui bahawa sesiapa saja yang dapat menganalisis data ini, tentunya mereka akan mempunyai kelebihan untuk mentafsirkan sesuatu aktiviti manusia. Dan untuk perbincangan kita berkaitan dengan data raya dan pendidikan, sebenarnya perbincangan berkaitan dengan data raya dalam pendidikan ini masih baru lagi, ya. Dalam bidang pendidikan, cuma dalam bidang industri, perkara ini telah lama diperkenalkan dan telah diperincikan. Dan dalam data raya dalam pendidikan sebenarnya telah wujud dalam tanpa kita sedar atau tidak sedar. Cuma hanya pihak-pihak tertentu yang membuat keputusan saja yang dapat mengenal pasti, ataupun pengurus-pengurus tertentu yang mengenal pasti data tersebut yang telah diproses oleh pegawai-pegawai tertentu lah. Okey. Baik, berkaitan dengan data raya, ini saya mengambil daripada pakar-pakar pendidik, iaitu data raya dan pendidikan. Pendidikan, kepentingannya ialah pendidikan adalah topik yang hangat dibincangkan, dan di antara keperluan atau kepentingan data raya ini adalah membantu kerajaan memahami lebih banyak keperluan pendidikan di peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat doktor falsafah. Ini dinyatakan oleh Gil Lauci pada 2014, salah seorang daripada saintis daripada universiti di Amerika yang telah mencetuskan idea bahawa pentingnya data raya ini dalam pendidikan. Dan analisis data raya turut dinyatakan oleh George Simons pada 2010. Learning analytics is the use of intelligent data. Learner produce data and analysis model to discover information and social connection for predicting and advising people's learning. Contohnya, kita boleh meramal daripada data raya ini dalam bidang pendidikan. Kita boleh meramal berapakah ramai pelajar yang bakal keciciran ataupun pelajar yang gagal dalam sesuatu subjek tertentu, ya.
Dan juga kita mungkin dapat melihat statistik kepuasan tenaga pengajar, dan juga kita mungkin daripada data raya ini kita dapat menilai tahap kemajuan pelajar itu sendiri. Ini antara kepentingan analisis data raya yang perlu kita gunakan, manfaatkan dalam bidang pendidikan. Dan analisis data raya itu tentunya adalah proses pengukuran, pengumpulan, analisis dan laporan data. Dan tujuan kita adalah berkaitan dengan konteks pembelajaran, ianya membantu memahami dan mengoptimumkan pembelajaran dan persediaan pembelajaran yang dialami oleh pelajar. Ini antara kepentingan kita menganalisis data melalui kaedah prinsip data raya menggunakan teknologi terkini lah. Ya. Dan sebenarnya dalam bidang pendidikan, analisis data raya tanpa kita sedari telah wujud dalam beberapa sistem-sistem tertentu lah yang digunakan pakai. Lebih-lebih jikanya adalah dalam cloud platform. Contohnya dalam academic early alert system. Jadi kalau kita ada mengintegrasikan penggunaan sistem ini, sebenarnya kita boleh salah satu daripada elemen data raya kita telah integrasikan dalam pengurusan pembelajaran. Student Advising Recommendation ini salah satu sistem. Namun begitu sistem ini kita maklumlah dibangunkan oleh pihak-pihak tertentu dan tentunya melibatkan kos lah. Data visualization dalam dashboard tertentu yang kita dapat keluarkan lah. Dan adaptive learning and cognitive tutoring tentunya dia boleh menganalisis tentang analisis pembelajaran pelajar tentang suatu subjek tertentu lah. Dan mungkin kita pernah lihat analisis trend kehadiran pelajar ini dikumpulkan di seluruh Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan dan tentunya ianya adalah menggunakan kaedah big data. Dan juga analisis pembelajaran dalam big data yang kita gunakan dalam analisis pembelajaran, contohnya dalam pencapaian kohort murid pelajar di seluruh Malaysia, literasi berkaitan bahasa Melayu, literasi bahasa Inggeris, numerasi dan pencapaian-pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar, tentunya ini semua dikumpulkan melalui kaedah big data. Dan melalui ini kita dapat membentuk petunjuk-petunjuk dalam bentuk graf dan juga visualisasi atau infografik, dan sebenarnya dapat memberi manfaat kepada penggubal dasar di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan baik dalam kebanyakan di institusi IPTA sebenarnya mereka menggunakan model, antaranya dipanggil LMS, Learning Management System. Learning Management System ini mereka gunakan kebanyakan universiti terkemuka dunia lah. Hampir majoriti lah saya rasa menggunakan cloud model cloud ni, dan di sini mereka akan dapat menganalisis quick user access report berkaitan dengan attitude dan juga trend pembelajaran murid-murid ataupun pelajar-pelajar mereka. Dan daripada model LMS report system ini kita dapat secara terperinci beberapa maklumat-maklumat yang kita katakan dalam sistem ini sendiri dapat menganalisis secara real time apakah trend dan senario bagi pelajar-pelajar ini, sama ada dari segi minat mereka dalam suatu subjek, pencapaian mereka dalam satu subjek, dan apakah prestasi-prestasi yang akan dapat kita jangkakan bagi pelajar-pelajar ini berdasarkan spesifiknya, berdasarkan subjek-subjek yang mereka telah ikuti. Jadi jika setiap agensi dapat mengintegrasikan sistem-sistem LMS ini secara lebih formal, kita akan dapat membantu agensi kita ataupun organisasi kita untuk mencapai tahap analisis yang lebih komprehensif. Baik, jadi dalam mock
MOCC. Platform EDX ni digunakan oleh universiti terkemuka seperti Harvard, Cambridge sebagainya lah, ya. Dan dia open source. Namun di sini dia dalam bentuk MOOC dan dia ada subjek-subjek yang diambil oleh pelajar-pelajar di seluruh dunia, adalah subjek-subjek yang paling diminati lah. Dan daripada situ dia adalah seperti mana kita katakan kaedah open learning lah. Dan di sini kita boleh mengikuti apa saja subjek-subjek secara atas talian, dan kita boleh mengambil peperiksaan secara atas talian dan dapat menilai potensi kita sendiri dalam berkaitan dengan subjek tersebut. Dan di sini analitik ini telah dipaparkan dalam dashboard platform cloud ini, dan dia mengintegrasikan kaedah data raya sepenuhnya. Jadi ini adalah apa yang kita katakan analisis data raya dalam bidang pendidikan. Dan semoga daripada perbincangan ini sebenarnya kita dapat sedikit sebanyak memahami apakah kepentingan data raya itu sendiri dan bagaimana kita dapat mengintegrasikan penggunaan data raya ini dalam bidang pendidikan itu sendiri. Contohnya apa saja penyelidikan tentunya dalam penggunaan statistik, itu tentunya pemegang PhD telah dapat satu kemahiran. Namun begitu dari segi memproses data-data dalam big data ini tentunya kita menggunakan data scientist, kerana penggunaan peranti-peranti tertentu dan juga sistem tertentu itu adalah diutamakan. Jika kita tidak dapat mengendalikan peranti-peranti perkakasan komputer ataupun platform komputer ini dengan baik, maka sukar untuk kita memproses data tersebut menggunakan teknik dan kaedah yang terkini. Baik, jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan analisis data raya dalam pendidikan dalam siri Deep Talk saya ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan dapat memanfaatkan sesi ini, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih daripada tuan-puan dan juga perhatian tuan-tuan dalam sesi Deep Talk ini. Semoga kita dapat terus dapat memberi sumbangan, khususnya para pendidik, dalam kita menggunakan analisis data raya ini demi kepentingan dan juga kemajuan dalam dunia pendidikan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi khususnya kepada penyelaras Deep Talk, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah, Tuan Romano bin Rabu, Timbalan Pengarah, Dr. Nadia Abu Bakar, rakan-rakan kajian KU dengan perhatian anda semua. Sekali lagi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.